Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa takfi niyatul muwakkali, dan memadalah oleh niat orang yang memberi wakil. Nah, tuh dia tidak, Allah panggil dia sendiri itu bagi zakat kepada asnah lidah, tapi dia bagi wakil atau imam ameh yang mengurus. Nah, tuh jadi harus memadasah. Wa takfi dan sahlah, memadalah niyatul muwakkali oleh niat orang yang memberi wakil inda sarfi, ketika mana menyerahkan ilal wakili kepada wakil. Itu sah. Sah dia berniat tak kala menyerahkan zakat itu kepada wakil. Bukan setakat sah tak kala mana dia menyerahkan zakat kepada wakil, bahkan kemudian daripada menyerah pun sah juga. Tu cuba tengok lagi tak Riyadhut Tolak tu ada yang nyata surat 67 muka surat 67 atas ada dia kata, dan harus mendahulukan niat zakat daripada memberikan bagi mustahiknya. Harus niat dulu sebelum daripada memberi mustahik itu harus. Tapi dengan syarat, jika berniat ia seorang wakil tadi tu tak kala mengasingkan zakat daripada segala hartanya. Jadi tak kala mana dia asing ke orang panggil bahagia zakat dia, dia pun niat adalah aku nak bagi zakat ni. Ini zakatku, ataupun ini zakat farduku boleh, atau ini sedekah farduku boleh. Macam lepas dah lah. Tapi tak memada kalau ini fardu hartaku, tak lepas. Ataupun ini sedekahku atau sedekah hartaku, tak lepas. Mesti kena ini zakatku atau ini sedekah wajibku atau sedekah farduku, baru lepas. Bila tu dengan syaratnya berniat tu tak kala mana mengasingkan zakat daripada segala harta. Bisa situ. Atau yakni harus, yakni sah. Berniat ia mewakil tadi tu tak kala menyerahkan zakat kepada imam atau wakil. Sah. Tak kala dia nak serah kepada imam atau wakil dia, maka ketika tu dia tu niat dah ini zakat, padahal bukan ada uik senah lagi. Sah dah. Atau kemudian daripada menyerahkan kepada imam atau wakil, boleh tak? Ya uik dah, barulah dia niat. Sah. Tapi dengan syaratnya, dan dahulu daripada membahagikan dia dari bagi segala mustahik tu. Kalau lepas dah bagi pada mustahik tu baru niat, tak jadilah. Jadi artinya dia bagi dulu zakat dia kepada wakil. Muwakil ni dia bagi dulu harta dia, harta zakat dia nak buat rubik itu kepada wakil atau imam. Lepas tu dia pun niat.
lepas dia serah dah harta tu dia baru niat. Padahalnya harta tadi tu wakil atau imam tadi belum lagi bahagi kepada mustahik. Itu lagi tu. Sah. Dan dari kerana inilah jikalau berkata ia seorang muwakil tadi itu bagi seorang, ini bagi wakil, dia kata mana sedekahkan olehmu dengan ini harta. Tu. Mu sedekahlah. Dia pun ambil duit zakat dia, harta zakat dia bagi. Kita kata khidr itu muwakil. Dia pun wi ke Hamdi duit zakat dia. Pas dia kata mana ke Hamdi? Sedekahkan olehmu hei Hamdi dengan ini harta. Dia tak ada niat lagi zakat. Kemudian ia khidr itu, muwakil tadi itu berniat akan zakat. Dia pun niat zakat. Duit tu Hamdi ambil lah. Hamdi tak serah lagi. Tak serah lagi kepada mustahik. Lepas daripada khidr itu bagi kepada Hamdi itu sebagai wakil. Khidr itu muwakil, dia bagi kepada Hamdi sebagai wakil, kemudiannya dia pun berniat akan zakat. Tapi berniat tu dahulu daripada sedekahnya. Belum daripada Hamdi itu diberi kepada mustahik lah. Syarat dia gitu dah. Jangan Hamdi tu diberi ke mustahik barulah khidr niat zakat tu dah tu. Jadi tu. Jadi sebelum pada Hamdi sebagai wakil itu serah kepada mustahik, maka sahlah khidr sebagai muwakil itu niat zakat. Itu dahulu daripada sedekahnya. Memadalah daripadanya ini niat. Tapi dia kata sini wal afdalu, yang terlebih banyak pahalanya. Arti afdal ni ay aksaru sawab lah. Yang terlebih banyak pahalanya ayyan wiyal wakilu inda tafriqi aidan. Wal afdalu, dan yang terlebih afdal, artinya yang terlebih banyak pahalanya ialah ayyan wiya, bahawa meniaklah al wakilu oleh wakil inda tafriqi, tak kala nak membahagikan dia zakat tadi kepada mustahik. Tu artinya afdalnya Hamdi itu sebagai wakil niat pula situ. Tapi niat sebagai wakil lah. Itu afdal lagi. Itu afdal. Dan yang terlebih afdal, hendaklah berniat pula imam atau wakil itu tak kala membahagikan dia. Itu. Jadi hak afdalnya pula Hamdi itu sebagai wakil, dia niat pula ketika mana dia nak bahagikan zakat daripada khidr sebagai muwakil tadi itu kepada mustahiqul zakat. Itu lagu tu. Habis. Kaza, seperti itulah ma barang yakni hukum fil minhaji, di dalam kitab Minhajit Talibin karangan Imam Nawawi, ma'asyarhi, serta syarahnya. Syarah dia banyak lah Minhajit Talibin ni. Boleh teh butik lah syarah dia nya, terlalu banyak sangat lah Minhajit Talibin. Gitulah hukum tersebut dalam kitab Minhajut Talibin bagi Imam Nawawi serta syarah. Wala yajuzu, dan tiada harus yakni haram, ayyusrafa zakatu, bahawa menyerahkan zakat tadi itu. Zakat mana? Ai zakatul mali, zakat harta, wal fitratu, dan zakat zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Ai zakatul badan, zakat badan. Tiada harus yakni haram, bahawa menyerahkan zakat harta dan zakat fitrah. Tu zakat harta tu hak lain pada fitrah tu lah. Sekalian orang panggil bagai jenis zakat tu. Zakat fitrah tu kena kepada zakat badan. Tidak harus yakni haram. La yajuzu bermakna haram. Haram bahawa menyerahkan zakat sekalian zakat dari itu, illa, melainkan tidak haramnya. Melainkan tidak haramnya ila hurrin, kepada orang yang merdeka. Merdeka bagaimana? Kamilil hurriyati, sempurna kemerdekaannya.
Syarat lagi kemerdekaan tu sempurna. Tak boleh kemerdekaan separuh, tak boleh. Seumpama hamba mubaa'. Nah, hamba mubaa' ni dia merdeka separuh. Apa makna merdeka separuh? Bukan separuh tubuh dia tu merdeka separuh, bukan. Maknanya tuan dia kata mu ni bekerjalah, seminggu tu untuk dirimu. Nah, seminggu lagi untuk diri aku. Maka tu dia panggil hamba mubaa'. Nah. Dia kira hamba ni sebenarnya dia tak hak nak milik. Karena dia hamba. Dia sendiri tu bagi milik bagi tuan dia, sayyid dia. Nah, tiba-tibanya bila tuan dia kata, kamu ni, boleh dah awak kerja untuk dirimu 1 minggu. Kemudian 1 minggu lagi mu kerja pula untuk aku. Artinya 1 minggu dia kerja untuk diri dia tu dia merdeka separuh. Merdeka penuh tak? Dah. Karena seminggu lagi dia kena kerja kepada penghulu dia, sayyid dia. Maka merdeka hak lagi tu tidak berhak untuk menerima zakat. Karena tuan dia lah, kewajipan atas tuan dia lah untuk menafkahi dia. Tu wala yajuzu, dan tiada haruh, yakni haram, ayusrafa, bahawa menyerahkan az-zakat oleh zakat tu, zakatul mali, zakat harta ke. Zakat harta ni zakat semua sekali lah, selain daripada zakat fitrah. Wal fitratu ay zakatul badani, zakat fitrah ke, ini zakat badan. Tidak haruh, yakni haram tu, illa, melainkan tidak haramnya kita serah zakat tu, ila hurrin, kepada merdeka. Merdeka bagaimana? Ay kamilil hurriyati, sempurna kemerdekaannya. Tu. Illal mukatabi, melainkan hamba mukatab. Tu hamba mukatab ni hamba yang sayyid dia atau penghulu dia tu akad kitabah dengan dia. Lagu mana contoh kita kata dia syaratnya mesti orang panggil tu 2 kali bayar. 2 kali bayar. Jadi kita kata tuan dia kata kalau mu dapat bayar sekian-sekian. Tu pada bulan Safar ni sekian-sekian, pada bulan Rajab tu sekian-sekian. Contohlah kita kata. Maka mu merdeka lah. Tiga tu hamba tu dia panggil hamba mukatab. Dah. Kalau tak silapnya dalam ni ada. Tengok surat mana. Muka surat 70 ni. 70. Betul dah? 70 ni. Cuba tak? 70 ni. Cuba tak? 70 ni. Cuba. Baris yang kedua daripada atas. Adapun mukatab, adapun hamba mukatab, itu lagu mana hamba mukatab ni? Iaitu sahaya hamba. Sahaya tu mana hamba? Yang dijanjikan oleh tuannya. Tu tuan dia janji lagu mana? Dengan kata tuan dia, beri olehmu akan daku sekian daripada harta. Berapa-berapa lah mu kena bayar tu. Akan harga dirimu dalam tempoh 3 tahun umpamanya. 3 tahun tak? 3 kali bayarlah. Tu. Maka apabila engkau beri seperti yang demikian itu, dalam tempoh 3 tahun kita kata, mu bayar 3 kali bayar berapa-berapa harta untuk dirimu tu merdeka, maka merdekalah kamu. Maka merdekalah. Tu. Lagu maka disyaratkan bayarnya berbilang-bilang kali. Berbilang kali lah, paling kurang 2. Paling kurang 2 kali tu orang panggil berbilang dah tu. Contoh kita kata bulan ni bayar dah sekali hamba tu. Bulan depan dia bayar pula sekali lagi. Maka sah lah tu orang panggil akad kitabah dia tu sah dah. Tu. Maka disyaratkan bayarnya berbilang kali. Setara mana berbilang kali tu? Taswir pada kata berbilang kali, sekira-kira lebih daripada sekali. Tak kira lah.
3 kali ke 4 kali ke 2 kali itu artinya bukan bayar sekali. Tak boleh bayar sekali berbok. Merdeka lah tuan. Merdeka tuan apa ya? Sekali bayar. Nah, dia kena 2 kali bayar. Nah, tak semesti 2 kali lah. Artinya berbila-bila. Sekira-kira tidak bayar sekali. Nah, tu. Itu dia panggil syarat. Orang panggil akad kitabah. Atau dikatanya aku kita akan dikau. Aku katakan akan dikau diri engkau atas 100 rial 50. Contoh itu. Engkau bayar pada awal Muharram. Bukan gitu. Salah aja. Atau dikatanya Sayyid, atau dikatanya taul apa? Tuan dia, tuan hamba tadi tu. Dia kata mana? Aku katakan akan dikau diri engkau atas 100 rial. Koma situ. 100 rial. Mu nak merdeka boleh. Bayar ke aku 100 rial. Tapi tak boleh bayar sekali. 50. Gitu. Koma situ dulu. 50 engkau bayar pada awal Muharram. Awal Muharram mu bayar 50. Nah. Dan 50 lagi pada bulan Rajab. Maka apabila engkau bayar akan dia, engkau merdeka. Jadi bila mu bayar ada 50 pada bulan Muharram, baki lagi 50 pada bulan Rajab, maka mu merdeka lah lepas tu. Tu dia panggil akad kitabah. Jadi hamba tadi dia panggil hamba mukata. Hamba yang diakad kitabah daripada tuan dia, oleh tuan dia. Maka tak kala itulah dinamakan sahaya itu mukata. Lagu mana hukumnya? Illal mukatabi jadi itu. Malaikat hamba yang mukata. Boleh dah zakat dia? Boleh. Syarat nak zakat tu mesti dia merdeka. Tiba-tiba hamba mukata boleh juga? Boleh. Tu kenapa masuk daripada ayat Al-Quran Al-Karimnya? Apa tu? Wa fir riqabi. Ar-riqab. Tu. Maka diberikan zakat kepadanya, kepada hamba mukatab. Sama ada laki-laki atau perempuan, tak kira lah hamba mukatab tu laki-laki ke, tina ke, boleh belaka. Dan jikalau belum lagi sampai ketika membayarnya sekalipun, kita kata 50 riyal nak kena bayar bulan Muharram tu tak sabar lagi. Sah tak kita bagi selalu? Sah, tak ada apa. Bulan Zulkaidah kita widah dia zakat ke hamba mukatab. Ada yang hamba mukatab ke? Ya, saya hamba mukatab ni. Tapi lah ni tak ada dah hamba ni weh. Ngaji saja je ni. Tak ada dah sistem perhambaan, maka tak ada dah lah. Cuma kita mengaji juga tu tak ada apa-apa, orang panggil sediakan payung sebelum hujan. Bukan nanti hujan dulu baru ke gadah kalut nak cari payung. Memanglah kita tak ada guna duk mengaji hamba-hamba lah ni, tak ada hamba dah. Memanglah tak ada hamba. Pas ngaji juga apa? Sedia payung sebelum hujan. Serupa dengan Abu Hurairah tu. Abu Hurairah ketika ngaji dengan Nabi SAW tu, tak ada duk kaya mana. Bahkan ahlu sufah, orang miskin ya. Ahlu sufah ni fuqara. Fuqara, tok pakai pondok Nabi. Jangan ke orang panggil nak sedekah ke orang duit, dia sendiri pun tak cukup keperluan dia. Keperluan dia pun dia tak cukup. Tapi yang ngaji tak bab zakat dengan Nabi? Ngaji tak? Ngaji. Bab sedekah yang ngaji tak? Ngaji. Pahit nak amal mana? Sedekah. Dia sendiri nak sedekah tak boleh. Ke depan hari kita tak tahu. Abu Hurairah tu akhirnya jadi gubernur di Syam. Lepas tu jadi jutawan pula. Kenapa? Nega kuda. Jadi orang panggil apa? Businessman jutawan, nega kuda. Mana yang nak tahu ketika mana hidup ngaji dengan Nabi tu fakir. Lepas dah habis ngaji tu tengok-tengok Tuhan tentu dia jadi jutawan. Ilmu dia mengaji bab zakat, bab sedekah tatawuk gapo zaman dia duk miskin, fakir mula dengan Nabi boleh buat amal tak? Boleh buat amal. Bukan nanti kaya baru serabut perut nak mengaji bab zakat, mengaji bab sedekah, nak urus harta, bukan gitu. Sebelum ni dah kena ngaji. Itu maksud.
Sama ke? Kita ni tak ada sistem hamba. Tapi duk ngaji juga kan apa? Sediakan payung sebelum hujan. Mana tahu ke lagi perang dunia ke berapa pula? Ketiga. Nah. Dengar lagu dak ngatuk orang ni tak? Ngaji ngak hari serai kepala otak. Nah. Mana ni? Ghafur mana? Kelas apa? Kelas kiai. Betul tak kelas kiai? Kita jangan tanya kiai, betul tak? Tu. Jadi tak ada orang panggil hamba lah ni. Lepas tu ngaji buat apa? Kita tak tahu esok ke depan hari. Salah apa berlaku peperangan dunia kepak ke dah tu ni. Berlaku pula sistem perhambaan. Hak ni kena tahu jadi hamba kelompok ni, kelompok tu. Kembali baliklah sistem perhambaan. Maka kita duk mengaji hamba muba'ah, hamba mukata ni kena buat amal tak? Kena buat amal balik. Lah ni tak ada sistem perhambaan, memang lah ni. Nah, lagu tu. Maka diberikan zakat kepadanya kepada mukatab. Boleh, harus. Sama ada laki-laki atau orang perempuan tu tak amin pada kata mukatab tu. Mukatab tu tak syarat laki-laki saja dah, perempuan pun boleh. Dan jikalau belum lagi sampai ketika membayarnya sekalipun tu raya. Kita kata, tuan dia kata, mu tu kalau bayar aku 100 riyal, merdeka lah. 50 riyal bayar awal bulan Muharram, 50 riyal lagi bayar bulan Rajab. Padahal laninya bulan Zulkaidah. Nah, kita pun give zakat ke dia. Nah, mu hamba mu kata dak. Ni ambil 50 riyal. Atau 100 riyal. Nanti mu nak boleh bayar tu, tunggu bulan Muharram bayarlah 50. Lepas tunggu bulan Muharram bulan Rajab tu bayar pula 50. Boleh? Sebab apakah boleh kita bayar tu sebelum daripada siapa bulan dia, waktu dia? Sebab berahi syarak. Berahi itu maknanya gemar. Tu kerana gemar oleh syarak kepada merdeka itu. Memang syarak ni menggemarkan supaya manusia tu dimerdekakan. Maka diberi zakat pada maka diberi zakat tu qada utangnya juga. Ini tobek molek. Ni tobek dia. Jadi kalau hamba tu dikitabakan oleh tuan dia 100 riyal, berapa kena bagi ke dia? 100 ya. Jangan nak bagi 1000 lah ni. Memang hamba kata ya. Tuan dia mau janji mana? 100 riyal tembuh merdeka. Awal bulan Muharram 50, awal bulan Rejab tu 50. Tak apa ambil 1000 zakat abah mung 1000 tu nyawi. Tak boleh. Kena bui sekadar hutang dia dengan tuan dia tadi. Tak? Kenapa? Kerana wafir riqaq tu jatuh lepas zarah tu. Fi dengan anak zarah. Ya dalam ayat Quran Allah Taala firman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Itu. Wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Cuba tengok. Allah Taala sebut innamas sadaqatu. Hanya segala harta zakat itu untuk siapa? Lil fuqara'. Pertamanya tok fakir. Tok fakir tu kalau kita boya tu tolak ni kemah lah ya syarah. Kita semua ni tok fakir ni. Orang duk ngaji ilmu agama ni tok fakir. Sebab tu orang tani tak panggil. Orang tani, orang Kelantan tak panggil santri. Dia panggil tok fakir. Itu ni. Memang kita ni tok fakir. Sebab tu kita terima zakat tu bukan atas nama kita fisabilillah dah. Tapi atas nama fakir. Fuqara. Fuqara. Tu nanti lagi tengok. Kita akan baca juga. Bak orang panggil asnah, yang pertamanya fakir itu siapa? Dalam kitab kita ni sikit, tapi kita ambil huraian dari kitab Bughayatul Tullah. Jadi Allah Taala kata, innamas sadaqatu, hanya segala harta zakat itu lil fuqara. Dia awak mari dengan lam. Allah Taala awak mari dengan lam. Lam ni memberi faedah lil milki. Lil fuqara. Wal masakin tulli juga. Allah berkata fuqara. Wal amilina 'alaiha. Amil pun li juga. Wal muallafati qulubuhum. Dan orang-orang yang masuk Islam, muallaf. Orang baru masuk Islam. Jadi muallaf, amil, siapa lagi? Miskin, fakir miskin,
ini menerima harta zakat atas jalan milik, sempurna milik. Mana ikut dia nak buat apa? Baik tak? Ikut dia nak buat apa? Adapun lepas tu Allah Taala buat mari dengan fi. Wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Hamba-hamba yang nak merdeka. Nah, wal gharimin orang-orang berhutang. Nah, wa fi sabilillah prajurit-prajurit hak pergi perang di fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, wa ibnis sabil orang musafir. Hak ni dia tak layak milik sempurna zakat. Karena Allah Taala mari dengan fi tu. Fi situ fi dengan makna zarfiyah. Artinya mereka tu layak sekadar keperluan hajat mereka je. Contoh kita kata wa fi sabilillah. Nah, askar-askar hak nak pergi jihad fi sabilillah, layak tak terima zakat? Layak. Tapi untuk apa Musa? Oh, Musa. Musa buat apa situ? Sini. Tidur. Depan. Ya tak boleh nak pergi beli McDonald apa tak boleh duit zakat tu. Hanya untuk beli kelengkapan perang. Boleh beli pedang, boleh beli senapan, boleh beli bom, boleh beli tu. Bahkan kalau ada baki lebih lagi, wajib kena hantar balik. Tak balik bah. Bukan kata boleh duit zakat. Enjoy ni. Tak boleh. Untuk beri kelengkapan perang. Sama juga rikak tadi. Hamba mukatak tadi. Dia tak boleh ambil lebih. Bahkan lebih tu dia kena hantar balik. Tu tengok. Sebab tu dia kata, maka diberi akan dia hamba mukatak tu zakat. Mana ni? Maka diberikan zakat qadar hutang jua. Jua makna sahaja. Tu. Sedap lagi ni. Dan disyarat memberi zakat akan segala sahaya mukatak itu sah kitabahnya. Sah. Tak boleh orang panggil akad kitabah tak sah, kita nak bagi juga duit zakat kepada mukatak tadi, tak boleh. Mana tak sah? Contoh bayar sekali ya. Akad dia tak sah. Tuan dia kata, aku merdeka kamu dengan syarat mu bayar 100 riyal. Bila? Awal bulan Muharram sekali cukup. Sah dah akad itu? Tak sah. Kerana syarat dia mesti bila paling kurang 2. Itu. Tak sah beri zakat kepada sahaya mukatak yang tidak sah akad kitabahnya. Tu. Dan syarat memberi zakat akan segala sahaya mukatak itu ialah hamba mukatak tu sah kitabahnya. Jika lemah ia daripada membayar hutang yang dijanjikan tuannya sebab tiada ada sertanya pembayarnya sekalipun. Mesti orang panggil akad kitabah tu kena sah. Itu. Dan jika kuasa ia berusaha sekalipun, boleh juga ayat bagi. Kita kata hamba mukatak tu kalau ia kerja pun boleh. Nak dapat bos 100 riyal tu gak. Itu ni. Jual air supaya kidih tepi jalan tu boleh dah 100. Ada contoh kita kata. Sekalipun lagu tu boleh kita bagi zakat untuk hamba kitabah. Maka diberi akan dia mukatak zakat jika tiada dengan izin tuannya sekalipun. Kita kata tuan dia tak izin. Tuan dia kata duit tu mesti kena cari sendiri bang. 100 riyal untuk 50. Awal bulan Muharram kena bayar 50. Awal bulan Rejab kena bayar tu, kena cari sendiri. Aku tak izin apa-apa beri zakat kamu. Sekalipun lagu tu boleh tak kita beri zakat? Boleh. Tak cara tuan dia bukan ambil piti tuan dia zakat kita. Dah. Tu untuk hamba mukatak tu dapat merdeka. Tu. Tu.
Habis itulah. Jadi artinya balik semula kita. Illal mukatabi, melainkan hamba mukatab. Boleh tak kita nak serah zakat kita kepada hamba mukatab? Boleh. Supaya boleh bayar kemerdekaan dia, boleh. Tapi dengan syarat sah akad kitabah dia, sah. Lagu mana akad kitabah dia tu sah? Iaitu dengan syaratnya 2 kali bayar atau 3 kali bayar. Artinya tidak sekali bayar. Itu. Fala tu'ta li muba'adin, maka tiada sah, tidak harus, tidak boleh, tidak yajuz, tidak harus, yakni haram, tidak boleh dan tidak sah memberi zakat tadi itu li muba'adin kepada hamba mubah. Tak sah. Karena hamba mubah itu tidak kamilil hurriyati, tidak sempurna kemerdekaan dia. Walau fi naubatihi, sekalipun tu gaya. Walau dan jikalau sekalipun kita bayar, kita bagi duit zakat tu fi naubatihi, pada giliran kerjanya apa? Yakni giliran dia bekerja untuk diri dia. Ya hamba mubaa ni kan kita ada tadi kan? Tuan dia kata mu seminggu hijau untuk aku, minggu depan hijau untuk dirimu, cari duit untuk dirimu. Minggu depan lagi untuk aku, minggu depan sono untuk dirimu. Tu. Kita pun tak apalah. Minggu ni dia hijau untuk tuan dia hamba. Tunggu minggu depan dia merdeka lah tu. Ni. Kita pun beri zakat minggu depan. Masa dia tu boleh buat hijau, hamba tadi tu boleh buat hijau untuk diri dia. Boleh tak? Tak boleh. Boleh juga pula. Anggap laku. Tak boleh. Ada akmal. Tak boleh. Mana boleh? Dia kata, minggu ni dia merdeka Ustaz. Dia kerja untuk diri dia. Tak boleh. Kenapa? Tidak kamilul hurriyah. Tidak sempurna kemerdekaan dia. Itu. Maka kerana tu dia buat mai rayah tadi tu. Takut-takut kita fikir kata, hamba mubaa' ni kita tak boleh bagi zakat ketika mana dia tu hamba. Giliran minggu dia hijau untuk tuan dia hamba lah. Kita tak boleh bagilah duit zakat ketika tu. Takut minggu depan giliran dia bekerja untuk diri dia merdeka. Boleh kok kita beri zakat ketika tu? Tak boleh. Walau fi naubatihi, dan jikalau diberikan zakat tadi tu pada hamba mubaa' tu fi naubatihi, pada giliran amal kerjanya sekalipun apa? Tak boleh juga. Habis. Tuh. Muslimin tu atah pada kata hurri. Ay wala yajuzu an yusrafa zakatu wal fitratu illa ila hurrin muslimin. Dan tiada harus, yakni haram, bahawa menyerahkan zakat dan fitrah tadi tu, melainkan tidak haramnya apa? Kita serah zakat tu ila hurrin muslimin, kepada yang merdeka, yang Islam, yang beragama Islam. Fala yadfa'u minaz zakati li kafirin bi ijma'il ulama. Ini muza pula dah. Muza bukan muza, maza. Maza tu wahabi, muza ni tidur. Ni. Yang lain sikit. Tu. Fala yadfa'u, maka tiada bolehnya tafriq. Fala yadfa'u, maka tidak boleh diserahkan minaz zakati, daripada harta zakat tu, li kafirin, kepada orang kafir. Tidak harus, yakni haram bagi duit zakat kepada orang kafir tu pandai-pandai ke? Tidak. Bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Allah, tak tahulah lagu mana perleh boleh hui orang kafir duit zakat. La haula wala quwata illa billah. Bahasa Wahabi sungguh. Orang Islam pun ramai-ramai fuqara wal masaki. Ambil duit zakat orang kafir boleh. Ijma' ulama kata haram. Tak boleh. Tengok dah. Muka surat belakang ada 75. 75 dah.
Anu cuba dah bawah tu jap kejap. Adapun muallaf yang kafir daripada mereka itu, itu tak. Adapun muallaf yang kafir daripada mereka itu, siapa muallaf yang kafir? Iaitu mereka yang diharus Islamnya mungkin nak masuk Islam, atau kafir yang ditakut akan kejahatannya, maka tiada harus, yakni haram memberi zakat kepada mereka itu. Bukan ni. Jap. Tu dah. Adapun segala mu'allah yang diberi zakat, iaitu yang dijinak hati mereka itu kerana baharu masuk Islam atau kerana lainnya, maka mu'allah itu 5 bahagi. Pertama, mereka yang dhaif niatnya pada Islam, yang ini ditakuti akan dia kembali kepada kufurnya, maka diberi akan dia zakat, sama ada laki-laki atau perempuan, sama ada yang membahagi itu imam atau malik, supaya kuat Islamnya. Kedua, mereka yang kuat Islamnya, iaitu yang tiada takut akan kembali pada kufur lagi, tetapi ia mulia pada segala kaumnya, maka diharap dengan memberi akan dia zakat mengikut Islam segala kaumnya, maka diberi zakat akan dia supaya masuk Islam oleh segala kaumnya. Ketiga, segala Islam yang memelihara akan negeri Islam pada tempat yang ditakut antara negeri Islam dan pada negeri kafir, dan bergaul dia tu. Muka surat 78 dah. 78. Mana ayat dia? 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dan disyaratkan hendak ada ia Islam. Ni betul ni. Maka tiada harus memberi zakat bagi sahaya jika ada ia muba'at sekalipun. Situ dah. Tengok. Dan disyaratkan hendak ada ia Islam, maka tiada harus memberi zakat bagi segala kafir. Betul lah. Situ lah. Kejap. Bukan tu. Bukan. Jom buat sehari dah. Tak jumpa sehari. Tu cara buat apa tu? Adapun jika ada safarnya itu maksiat atau ada baginya harta yang memadai akan segala tersebut, bermula syarat segala mereka yang mengambil zakat daripada segala bagaian. Betul dah. Bermula syarat segala mereka yang mengambil zakat daripada segala bagai yang 8 itu. Syarat pula mereka nak ambil zakat daripada segala bagai asnah yang 8 itu, hendak adalah ia merdeka yang sempurna, yang lain daripada mukatab. Kita baca tadi. Faham? Maka tafri'nya tiada harus memberi zakat bagi sahaya jika ada ia sahaya tu muba'at sekalipun. Tiada harus, yakni haram. Dan disyaratkan lagi. 8 jenis asnah tadi itu disyaratkan lagi. Pertamanya kamilil hurri. Kamilil hurriyati. Syarat yang pertamanya mesti dia kamil hurriyah, sempurna kemerdekaan. Syarat yang kedua, dan disyaratkan hendak ada iaitu Islam. Maka tiada harus memberi zakat bagi segala kafir. Tak harus tu dengan ijma' ulama. Li kafirin bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Ijma' ni artinya lebih daripada 4 mazhab lah. Semua mazahib fiqhiyah. Jadi kalau ittifaq ni 4 mazhab. Kalau sepakat, ittifaq artinya 4 mazhab. Kalau ijma', habis selain daripada mazhab yang 4 pun sepakat juga. Yang mazhab ni sebenarnya bukan 4 je sama itu. Cuma 4 ni saja diperkekalkan sampai sekarang.
Dengan kitab dan sebagainya, dengan madrasah dan sebagainya. Habis. Tu demo do ambil wak jadi muallaf. Dia kata muallaf ni dijinak masuk Islam. Dijinak tu kena faham molek. Tengok muka surat 75 tadi. Nah, dia kata mana? Adapun segala muallaf ni hak tadi adalah Quran kata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Itu orang panggil asnah muallaf. Adapun segala muallaf yang diberi zakat, iaitu siapa muallaf? Yang orang yang dijinakkan hati mereka itu kerana baharu masuk Islam. Artinya masuk Islam dah lagi. Masuk Islam dah lagi? Masuk dah. Baru masuk Islam. Bukan orang yang dijinakkan hati mereka itu kerana tidak masuk Islam lagi, hampir-hampir nak masuk Islam. Ada gitu? Dah. Kerana baru masuk Islam atau kerana lainnya. Tidak kerana baru masuk Islam, lagu mana? Tu banyaklah sebabnya. Mungkin dia tu orang besar ke, kita kata dia tu ngulu kapung. Tu dia sendiri tu kuat dah Islam. Tetap kita bagi duit zakat juga. Dia kaya, tapi oleh kerana kalau kita bagi duit zakat ke dia ni orang tu ngulu kapung, maka orang kapung dia hak kape-kape tu hak tak masuk Islam lagi, boleh mengheret masuk Islam. Itu. Maka muallaf tu ada 5 bahagi. Pertamanya mereka yang dhaif niatnya pada Islam. Tu muallaf juga. Dia masuk dah Islam tapi dia masuk tu sebab nak bening orang muslimat. Ada tu ni. Yang orang tina hak dia jatuh cinta tu orang Islam, maka dia nak bini nak nikah sangat ngocak adalah. Yang penting aku boleh timah tu ya. Yang penting aku boleh belaki dengan dia, boleh bening dengan dia. Tu. Lepas tu Islam dia kuat tak? Tak kuat mana? Dia nak dia masuk Islam tu sebab nak nikah ya. Maka diberi tak duit zakat kepada dia? Diberi. Kenapa? Yang ditakuti akan dia kembali kepada kufurnya. Maka diberi akan dia zakat, sama ada laki-laki atau perempuan, sama ada yang membahagi itu imam atau malik. Supaya apa bagi itu? Supaya kuat Islamnya. Tu satu orang panggil bahagian daripada muallaf. Keduanya mereka yang kuat Islam dia. Tok ngulu ke apa untuk masuk Islam, memang nak masuk Islam sungguh. Bukan sebab nak bening kau, sebab harta seperti tidak. Karena hidayah sungguh, hidayah Allah Ta'ala. Iaitu yang tiada takut akan kembali kepada kufur. Kita tak takut dah dia nak kembali kepada kufur, memang dia kejak sungguh, yakin 100% dengan Islam. Tetapi ia mulia pada segala kaumnya. Dia tutup ngulu kita kata, atau raja, atau ketua, Perdana Menteri. Maka dia harap dengan memberikan dia akan muallaf yang kuat iman tadi tu, beri zakat, harap apa? Akan mengikut Islam lah oleh segala kaumnya. Itu. Maka diberi zakat akan dia supaya masuk Islam oleh segala kaumnya. Kaum dia tengok, sedap masuk Islam. Tok ngulu kita tu kaya dah masuk Islam. Orang wi pula tu. Masuk Islam juga akhir kapung masuk Islam. Contoh. Itu yang kedua. Ketiga, segala Islam yang memeliharakan negara Islam pada tempat yang ditakuti antara negeri Islam. Segala orang Islam yang memeliharakan negeri Islam pada tempat yang ditakuti antara negeri Islam dan negeri kafir. Duk sepadan. Kita kata macam fok-fok tani tu. Tu sepadan tu. Tu. Dan bertunggu supaya jangan datang orang kafir kepada negeri Islam atau orang burah diberikan mereka itu zakat, karena mereka burah ni maknanya memberontak. Tu jadi diberi juga zakat supaya tidak kacau orang panggil sepadan negeri orang Islam. Boleh? Tu. Atau orang burah ni mana pemberontak, diberikan mereka itu burah akan zakat kerana mereka itu memeliharakan orang Islam daripada kejahatan segala kafir dan burah yang hampir pada pihak ke bumi negeri itu. Dan lagi adalah yang demikian itu jadi jinak hatinya pada pekerjaan itu. Itu yang ketiga. Keempat, mereka yang memerangi atau menakuti akan segala mereka yang menegahkan zakat hingga dibawa oleh mereka itu kepada sultan. Kelima, mereka yang mengambil zakat daripada segala kaum yang sukar menyuruhkan sa'i kepada mereka itu. Dan jika tiada menegahkan mereka itu zakat sekalipun, maka diberi zakat akan mereka itu supaya jinak hati mereka itu pada pekerjaan itu. Petugas-petugas malah nak mengutik zakat.
bermula syarat memberi zakat. Itu ialah mu'allah. Tak ada orang kafir. Nah. Tuh. Habis itu. Bermula syarat memberi zakat akan segala mu'allah itu jika berkehendak kita kepadanya. Itu syarat dia. Adapun mu'allah yang kafir daripada mereka itu, iaitu mereka yang dia harus Islamnya, harus nak masuk Islam tapi kafir lagi, atau kafir yang ditakuti akan kejahatannya, maka tiada harus, yakni haram memberi zakat kepada mereka itu. Itu jelas itu. Dan demikian lagi yang bukan zakat, tiada harus juga diberi kepada mereka itu. Karena bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan agama dan akan ahli Islam. Tu dan dikaya daripada berjinak dengan mereka itu. Tak berajak pun untuk berjinak-jinak dengan orang kafir. Apa nak duit zakat? Hatta bukan zakat pun tak harus nak bagi. Habis itu. Na'am ni istidrak. Tu sungguh pun kata memelah tak boleh nak bagi duit zakat kepada orang kafir bil ijma'il ulama, dengan ijma' sepakat sekalian ulama-ulama ni. Naam, tapi yajuzu istijaru kafirin, harus memberi upah kepada orang kafir. Wa abdin kayalin au hamilin au hafizin au nahwihim min sahmil amili li'annahu ujratu la zakatu bi khilafi nahwi sa'in wa in kana ma ya'khudhuhu ujratan aidan wallahu a'lam. Naam yajuz. Itu situ dulu. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisata asyarata. Situ deh. Dan bermula maqalah yang ke-15 min babi sulasi, daripada bab 33. Ruwiya, diriwayatkan, diceritakan, ana akan bahawa rajulan, satu orang laki-laki, min Bani Israila, daripada keturunan Bani Israel, anak cucu cicit Nabi Yaqub juga. Laki-laki ni buat berapa weh? Jamaah telah menghimpun lah ia laki-laki ni samani natabutan, akan 80 deh. Samani natabutan, akan 80 peti besi. Tabuk ni makna peti besi besar. Tu dia duk kumpul gapo dalam peti besi tu? Minal ilmi, daripada ilmu. Arti ilmu sini ialah kitab-kitab. 80 peti besi, kitab-kitab saja duk dalam tu. Dia himpun. Banyak sungguh kitab dia ni. Maktabah kita tak cukup 80 peti besi tu. Nah. Nah itu ni. Orang tengok masuk banyak, tapi tak banyak lagi 80 peti besi ni. Banyak ni. Kitab gapo Tapi walam, yani wawul hal. Wal halu, padahal annahu, bahawasanya laki-laki tadi lam yang tape bi ilmihi, tidak memberi manfaat lah dengan ilmunya. Nah, tu duk kumpul kitab saja. Nah, ngajar dak, beramal dak, ilmu yuntafung, ilmu manfaat dak gitu. Nah, duk gali kumpul kitab 80 peti besi tu penuh kitab. Ngajar dak? Beramal dak? Tu berat tu. Wal halu, padahal annahu, bahawasanya laki-laki tadi lam yantafi' bi ilmihi, tidak memberi manfaat dengan ilmunya. Lalu fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihim, maka mewahyulah oleh Allah Ta'ala ila nabiyyihim, kepada nabi mereka itu Bani Israel alaihi salamu, atas nabi tersebut sejahtera Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wahyu apa ke? Antafsiriyah. Antu tafsiriyah tu. Wahyu apakah Allah Ta'ala beri kepada nabi tersebut? Bahawa wahyu tersebut kul, kata oleh muhyi nabi, lihazal jami', kepada ini sang penghimpun. Al-jami' tu siapa? Litilkal kutubi. Jami' litilkal kutubi, sang penghimpun bagi demikian itu kitab-kitab. Tu.
Jadi Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi mereka itu supaya pergi kata kepada laki-laki yang duk hipung kitab 80 buah, 80 peti besi penuh berisi kitab. Tapi lam yantafi' bi ilmihi, tak dapat manfaat dengan ilmunya. Tuhan suruh kata lagu mana? Qul, kata olehmu, hei Nabi. Hei Nabi mana tak tahulah ni. Bukan Nabi Muhammad lah, Nabi di kalangan Bani Israel. Kata tu kepada siapa? Lihazal jami'i, kepada sang penghimpun, sang pengumpul, litilkal kutubi, bagi demikian itu segala kitab-kitab. Kata guana kepada mereka, kata guana kepada orang yang menghimpun kitab-kitab tadi, lau jama'ta kasiran minal ilmi la yanfa'ka illa lam yanfa'ka illa an ta'mala bisalasati asya'a. Lau jama'ta, jikalau menghimpunglah oleh engkau, hei laki-laki, kasiran akan banyak minal ilmi, daripada ilmu, lam yanfa'ka, nescaya tidak memberi manfaat akan dikau, illa, melainkan, anta malabisala sati asya'a, melainkan bahawa engkau beramal dengan 3 segala sesuatu. Menghimpunglah kita tu 80 peti besi sekalipun, 80 kontainer besi sekalipun, kitab penuh besar, satu ekar tanah untuk maktabah dia saja penuh kitab. Tapi Nabi Bani Israel itu diajar oleh Allah Ta'ala supaya kata kepada orang tersebut, ilmu hak menghimpun kitab-kitab hak mengkumpul 80 kontainer besi tadi itu tak dapat memberi manfaat pada engkau, illa an ta'mala bisalasati asya', melainkan bahawa engkau beramal dengan 3 segala sesuatu. Mana? Pertamanya, la tuhibbud dunya, tidak engkau cinta akan dunia. Hatimu tu jangan duk cinta pada dunia. Cinta lagu mana pada dunia? Ai mata'aha wa zukhrufaha, pada mata benda dunia dan perhiasan-perhiasan kebanggaan dunia. Jangan. Kenapa jangan mu cinta kepada dunia? Fatuf alfa'ut litta'lili, fa ta'liliyah dia panggil. Falaisat, kerana tidaklah ia dunia, perhiasan-perhiasan dunia, mata-mata benda dunia itu, bidaril mu'minin, atau bukanlah ia dunia tu negeri tempat kediaman orang-orang yang beriman. Al-fa'u lit-ta'lili, bermula fa pada kata falaisa itu ialah fa untuk dia jadikan makna kerana. Ai li anna dunia, kerana bahawasanya dunia itu laisat darajazain, bukan negeri tempat balas baik, lil mu'minina, bagi orang beriman kepada Allah. Fa inna dar sawabihim, kerana bahawa bermula negeri pahala mereka itu orang mukmin, al jannatu ialah syurga. Jadi kalau mu kumpul kitab 80 kontainer, 80 besi kontainer, tapi hatimu duk dik hubbud dunia, maka tak ada manfaat ilmu hak mu kumpul. Itu satu. Yang kedua, wala tusahibi syaitana wallahu alam. Sakit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka. Wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Aduh.